Hai semua, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita teruskan fizik tingkatan 5 KSSM untuk bab 3 elektrik, subtopik 3.2 rintangan, yang mana untuk video ini kita akan fokus bagi konduktor ohm dan konduktor bukan ohm. Baik, sebelum cikgu terangkan dengan lebih lanjut tentang graf VI ini, mari kita lihat pula apakah dia hukum ohm. Okey, gambar ini ialah Mr. Ohm. Okey, jadi melalui hukum Ohm, Mr. Ohm menyatakan bahawa arus elektrik yang mengalir melalui suatu konduktor Ohm, okey, jadi cikgu nak highlightkan di sini iaitu arus elektrik yang mengalir melalui suatu konduktor Ohm ini adalah berkadar terus. Okey, dengan beza keupayaan yang merentasi konduktor itu jika suhu dan sifat fizik yang lain dimalarkan. Baik, itu maksudnya adalah suhu konduktor tersebutlah. Okey, jadi kita dapat rumuskan sebenarnya hukum Ohm ini pendek saja. Okey, arus elektrik. Okey, jadi cikgu tulis kat sini berkadar terus dengan beza keupayaan bermaksud berkadar terus. Ini sahaja. Inilah dia hukum Ohm yang menerangkan tentang definisi hukum Ohm di atas. Okey, I, V, berkadar terus. Okey, jadi jika kita nak plotkan graf, ini bermaksud beza keupayaan iaitu volt dan I berlawan I iaitu ampere. Okey, berkadar terus. Jadi ini adalah hukum Ohm. Dah siap. V berkadar terus dengan I. Okay. Jadi kita patah balik kat sini. Jadi rintangan ialah, kita dapat lihat di sini berkadar terus. Jadi keturunan bagi graf VI ini, okey, cikgu tulis kat sini, M adalah keturunan bagi graf V melawan I ini adalah sama dengan rintangan. Okey, kerana V per I adalah R. Okey, so ini adalah pemalar. Okey, jadi kita dapat lihat di sini Cikgu share juga satu graf yang mana V melawan I ini. Okey, kita ada line warna merah iaitu X. Okey, cikgu gunakan warna merah kat sini. Okey, line yang berwarna biru kita gunakan Y. Dan line yang berwarna hijau kita gunakan Z. Okey, so kita nampak jelas kat sini bagaimana perbezaan yang jelas ketara di antara ketiga-tiga garisan pada graf ini. Okey, ini menunjukkan bahawa jelas keturunan bagi X. Okey, kita gunakan pen yang berbeza warna supaya nampak jelas. Okey, sementara ini pula adalah keturunan bagi Y. Dan ini pula adalah keturunan bagi Z. Okey, ini keturunan dia. Landai sangat. Okey, yang ni pula sederhana. Sementara ini sangat curam. Okey, jadi bagi keturunan kita dapat lihat di sini keturunan X sebenarnya lebih tinggi, okey, berbanding dengan keturunan Y. Okey, berbanding dengan keturunan Z. Okey, jadi cikgu nak gunakan simbol ini. Okey, kita gunakan pen yang berwarna hitam. Okey, jadi ini yang kita dapat lihat. Okey, keturunan X lebih tinggi. Okey, sebab dia curam, turun sangat kat sini. Okey, jadi apabila kita lihat di sini keturunan sama dengan rintangan, maka ini bermaksud rintangan bagi X adalah yang paling tinggi. Okey, berbanding dengan rintangan konduktor Y, berbanding juga dengan rintangan bagi konduktor Z. Jadi konduktor X inilah mempunyai rintangan paling tinggi.
Sementara rintangan bagi Z yang macam ni, dia punya garisan adalah paling rendah. Okey, ini menerangkan tentang perbezaan 3 rintangan bagi 3 konduktor. Okey, ini adalah rintangan. Okey, seterusnya kita akan melihat kelas konduktor. Pengelasan tentang konduktor. Okey, konduktor terbahagi kepada 2, iaitu konduktor yang mematuhi hukum Ohm. Okey, mari kita lihat balik hukum Ohm. Hukum Ohm menyatakan bahawa V ini beza keupayaan mislah berkadar terus dengan arus elektrik. Jadi jika dia mematuhi dan grafnya dapat macam ni berkadar terus, maka konduktor itu dikategorikan sebagai mematuhi hukum Ohm. Jadi ini adalah namanya sebagai konduktor Ohm. Okey, kerana mematuhi hukum Ohm. Contohnya adalah dawai konstantan yang paling kerap digunakan, dawai kuprum, dawai nikrom dan banyak lagi dawai-dawai lain yang merupakan konduktor Ohm. Okey, sementara konduktor yang tidak mematuhi hukum Ohm, okey, kerana dia tidak dapat graf yang seperti ini, mungkin grafnya bengkok, okey, ataupun bentuk-bentuk yang lain, jadi tidak mematuhi hukum Ohm itu, maka ini dikenali sebagai konduktor bukan Ohm. Okey, mudah je. Okey, contoh yang cikgu bagi kat sini adalah mentol berfilamen. Yang kita biasa tengok mentol-mentol yang lama tu. Okey, seperti ini. Di dalamnya, okey, kita boleh tengok ada dia ni lah filamen. Kerana dia ada melibatkan suhu yang tinggi kan. Okey, ni contohnya. Filamen dia yang panjang tu. Okey. Dan seterusnya adalah diod semikonduktor. Contoh-contoh yang lain. Ada banyak lagi contoh-contoh yang lain juga ya. Contohnya metal filamen ni, pada asalnya filamen ini sendiri adalah konduktor Ohm. Tetapi apabila berada pada beberapa situasi, ia berubah menjadi konduktor bukan Ohm. Okey, nanti kita akan pelajari lebih. Okey, jadi sekarang mari kita lihat perbezaan ataupun perbandingan antara konduktor Ohm dengan konduktor bukan Ohm. Okey, untuk konduktor Ohm, cikgu akan gunakan pen yang berwarna biru untuk anda lihat dengan jelas. Okey, sementara untuk yang bukan Ohm, kita akan gunakan pen yang berwarna merah. Okey, untuk konduktor Ohm, kita mulakan dengan paksi Y iaitu V, volt, beza keupayaan dan volt. Sementara paksi Y dia adalah I, arus elektrik dan juga ampere unitnya. Okey, dan seterusnya kita akan plotkan graf ini. Untuk konduktor Ohm, V adalah berkadar terus dengan I. Jadi ini adalah graf yang kita dapat lihat dengan jelas. Okey, sementara bagi konduktor bukan Ohm, beza keupayaan ialah volt dan arus ialah ampere. Graf yang kerap kali didapati bagi konduktor, suatu konduktor adalah seperti ini. Okey, kita dapat lihatkan perbezaannya. Okey, jadi apakah hubungan antara VI bagi konduktor Ohm? Kita dapat lihat di sini V adalah berkadar terus dengan I. Atau anda boleh tulis dalam perkataan yang lebih lengkap, iaitu V berkadar terus dengan I. Okey, itu ayat yang lebih lengkap ya. Okey, sementara bagi konduktor bukan Ohm, V tidak berkadar terus dengan I, tetapi V bertambah dengan I. Kerana dia graf eksponensial, bertambah dengan I. Jadi ini adalah perbezaan yang jelas. Berkadar terus dengan bertambah. Okey, kenapa kita katakan bertambah? Kerana kalau anda lihat ya, apabila V bertambah, naik ke atas, dan nilai I juga bertambah. Okey, jadi dia bertambah dengan I. Tetapi tidak berkadar terus. Okey, kadar pertambahan voltaj. Okey, jika kita lihat kadar pertambahan, kita akan biasanya fokus kepada
kecurunan. Okey, kecurunan di sini adalah sama, kecurunan di sini pun sama, kecurunan di sini juga sama. Okey, jadi kadar pertambahan dia adalah tetap. Tetapi ianya berbeza dengan konduktor bukan ohm. Okey, kecurunan di sini berbeza dengan kecurunan di sini yang lebih curam dan berbeza dengan kecurunan di sini yang sangat-sangat curam. Okey, ini sedikit landai, ini sangat landai. Okey, boleh nampak beza kan? Jadi kita dapat lihat di sini permulaannya ialah sangat landai, tapi makin lama ianya makin curam, cerun. Jadi kecurunan bertambah. Di sini kecurunan M adalah rendah, sementara di sini kecurunan adalah tinggi. Maka kadar pertambahan voltan yang kita dapat lihat di sini ialah meningkat. Disebabkan itulah kita katakan hubungan antara V dengan I juga bertambah. Okey, kadar V juga adalah meningkat. Okey, kita tahu kecurunan adalah mewakili rintangan, tetapi apabila I bertambah juga V juga, bilang bacaan V juga bertambah. Okey, kita boleh nampak di sini. Apabila I bertambah, V juga bertambah. Sementara apabila I berkurang, V juga rendah. Okey, jadi dapat lihat di sinilah bagaimana dia meningkat. Okey, rintangan pula macam cikgu cakap tadi, rintangan adalah berdasarkan kecurunan. Okey, jadi rintangan di sini adalah malar. Kerana M ini adalah sama dengan M2 sama dengan M3. Okey, sementara di sini M4 tak sama dengan M5, tak sama dengan M6. Okey, kita dapat lihat di sini, ini M6 ya, 6, 5 dan 4. So, M6 paling tinggi berbanding dengan M5 dan berbanding dengan kecurunan 4. So, kecurunan yang paling tinggi adalah kecurunan di sini, yang nombor 6. Jadi, kita dapat lihat juga rintangan adalah meningkat. Okey, ataupun bertambah. Okey, jelas di sini ya. Okey, kita akan mempelajari tentang eksperimen bagi subtopik ini, yang mana kita akan mulakan dengan eksperimen konduktor ohm yang melibatkan dawai konstantan. Okey, sebelum itu cikgu akan lukis dulu lita yang mana anda boleh gunakan ketika anda hendak membina radas eksperimen. Okey, kita mulakan ya. Untuk setiap lita elektrik yang paling penting ialah sel kering. Jadi positif, negatif, positif, negatif. Okey, lihatlah kalau bateri itu ada 3, jadi kita lukislah 3. Okey, kemudian yang kita mulakan dengan terminal positif dulu yang panjang ni, kita tarik dan kita akan hubungkan dengan suis. Yang mana jika terbuka begini, maksudnya lita itu tidak berfungsi lagi. Okey, kita tak buka lagi lita ni. Okey, kemudian suis ini kita akan sambung dengan ammeter, iaitu untuk ukur arus. Berapakah arus elektrik yang mengalir, yang sedang mengalir. Okey, apabila suis ditutup. Ataupun kalau suis dibuka, kita nak lihat sama ada betul-betul ke arus elektrik tidak mengalir. So, bacaan dia sepatutnya kalau macam ni, sifar lah. Okey, kemudian ammeter tu pula akan bersambung dengan, okey, saya nak gunakan warna lain. Okey, dengan dawai konstantan. Oops. Okey, ink dah habis. Okey, dawai konstantan. Okey, cikgu gunakan warna orange. Okey, jadi macam kita dah pelajari untuk subtopik sebelum ni, beza keupayaan adalah kerja untuk menggerakkan satu kolom charge daripada satu titik ke satu titik yang lain. Jadi ini adalah titik mula dawai konstantan dan inilah titik yang kedua. Jadi di sinilah kita boleh ukur beza keupayaan, dan untuk ukur beza keupayaan kita akan letak V, iaitu voltmeter di sini. Okey, kemudian hujung dawai konstantan ini kita akan sambungkan dengan rheostat. Okey, kita boleh buat ulang kaji macam mana rupanya rheostat ini buat segi 4
dan anak panah naik ke atas. Ini adalah rheostat. Telah pun kita pelajari ketika sains tingkatan 2 ya. Okey, kemudian kita sambung dan seterusnya ke terminal negatif. Jadi litar ini lengkap. Okey, jika kita onkan switch, tutupkan switch ini, maka litar ini sedang berfungsi. Arus mengalir. Okey, jadi cikgu nak ajar anda label. Untuk label, kita perlu tulis seperti inilah. Rheostat. Okey, lepas tu yang warna orange ini ialah dawai konstan. Okey, yang ini pula adalah sel kering. Ini antara yang penting. Dan ini adalah ammeter, switch. Dan akhir sekali, ini ialah voltmeter. Oops. Okey, dah siap gambar litar elektrik yang telah pun lengkap berlabel. Okey. Okey. So, kita teruskan dengan inference. Untuk membina inference, kita tahu dia mestilah ada perkataan bergantung pada apa. Okey. Jadi, ini ialah dia punya pemboleh ubah dan pemboleh ubah. Biasanya kalau kita guna bergantung pada, maka kita akan bermula dengan RV, iaitu pemboleh ubah bergerak balas. Dan di sini adalah MV, iaitu pemboleh ubah dimanipulasikan. Okey, manipulated variable. Okey, sebab kita guna perkataan bergantung pada. Anda juga boleh menggunakan perkataan mempengaruhi. Jika menggunakan ayat mempengaruhi, maka kita akan gunakan di sini adalah dimanipulasikan. Sementara di sini adalah pemboleh ubah bergerak balas. Tapi bila bergantung pada, kita mulakan di sini bergerak balas. Okey, jadi sebelum kita mulakan inference ini, mari kita kaji dulu apakah dia pemboleh ubah dimanipulasikan di sini. Kemudian barulah kita boleh bina inference, hipotesis dan tujuan. Okey, pemboleh ubah di sini, kalau kita dapat lihat, kita boleh ubah arus dia. Sebab ada rheostat. Rheostat ni kita tahu yang dia boleh ubah arus. Dia boleh mengawal arus. Sama ada arus tu kita nak banyak, besar ataupun kecil. Jadi apabila ada rheostat, maka arus boleh dikawal. Okey, jika arus boleh dikawal, jadi inilah yang dimanipulasikan. Jadi yang dimanipulasikan adalah arus elektrik. Ataupun simbolnya cikgu tulis I. Okey, sementara yang bergerak balas adalah voltmeter. Inilah bacaan voltmeter yang mewakili beza keupayaan bagi dawai konstantan ini. Okey, berapa banyak perbezaan bagi beza keupayaan apabila kita tinggikan arus atau kita rendahkan arus. Jadi di sini adalah beza keupayaan. Okey, ataupun V. Sementara untuk yang dimalarkan melibatkan dawai konstantan ini adalah kemungkinan suhu dawai, okey, ataupun mungkin juga luas keratan rentas dawai. Luas keratan rentas dawai ini dia adalah diameter. Ada yang confuse luas keratan rentas. Oh, maaf, tertinggal pula kan luas keratan. Okey, rentas dawai ataupun mungkin juga panjang dawai itu sendiri. Kepanjangan dia. Mungkin 10 cm, bukan mungkin 10 cm berbeza bacaannya dengan 20 cm. Okey, jadi ini antara yang mempengaruhi sesuatu konduktor. Okey, jadi kita yang penting di sinilah yang kita nak membina inference dan hipotesis dan tujuan, iaitu arus elektrik dan juga beza keupayaan. Jadi untuk inference ini, apabila bergantung pada, maka kita kena mulakan ayat kita dengan bergerak balas. Jadi di sini adalah beza keupayaan. Okey, beza keupayaan ini dia bergantung pada arus elektrik.
Yes. Arus elektrik yang mengalir. Jadi hipotesisnya, disebabkan kita telah pun mempelajari tentang hukum Ohm. Okey, kita ambil balik hukum Ohm tadi. Ini hukum Ohm. Apabila I bertambah, okey, maka V juga akan bertambah. Kan di sini ya, bacaan I tinggi, maka bacaan V juga adalah tinggi. Tetapi kalau I rendah, bacaan V juga rendah. Okey, jadi hipotesis yang kita boleh buat di sini, semakin bertambah ataupun semakin tinggi. Ada dua perkataan yang anda boleh gunalah. Tinggi boleh, bertambah pun boleh. Jadi semakin tinggi arus yang mengalir, maka semakin tinggi jugalah beza keupayaan sebab berkadar terus. Jika anda nak guna bertambah, jadi semakin bertambah arus yang mengalir, semakin bertambah beza keupayaan melintasi suatu konduktor. Okey, kerana cikgu nak buat nota di sini, V berkadar terus dengan I. Okey, tujuan pula mengkaji hubungan antara mestilah dimanipulasikan dengan bergerak balas. Jadi, antara arus elektrik, untuk mengkaji hubungan antara arus elektrik dengan beza keupayaan. Dah siap dah kita membina inference, hipotesis dan tujuan selepas kita mencari pemboleh ubah dimanipulasikan dan bergerak balas. Jadi, untuk menulis prosedurnya, kita mulakan dengan sediakan badas. Okey, ini nombor 1, sediakan badas. Badas seperti inilah. Okey, sebab tu kita mention seperti gambar wajah. Okay, inilah dia gambar wajah kita. Okay, yang kedua, kita akan fokus tentang dimanipulasikan. Okay, pemboleh ubah dimanipulasikan. PM, cikgu buat singkatan. Jadi, Swiss akan dihidupkan dan rheostat dilaraskan. Jadi, bila kita sebut je tentang rheostat dilaraskan, maka rheostat ini mengawal arus elektrik. Sehingga arus elektrik. Okey, ini yang cikgu cakap tadi, menceritakan tentang pemboleh ubah dimanipulasikan. Okey, diukur dengan ammeter dan kita kena bagi tahu nilai bagi arus tersebut. Okey, jadi nilai yang kita boleh buat di sini adalah 0.2 ampere. Unit mesti tulis. Okey. Okey, seterusnya pula ialah nombor 3. Kalau tadi kita ceritakan tentang pemboleh ubah dimanipulasikan, sekarang ini adalah pemboleh ubah bergerak balas. PB. Okey, bergerak balas. Jadi, pemboleh ubah bergerak balas tadi adalah beza keupayaan. Maka kita mulakan dengan beza keupayaan. Okey. Dan untuk pemboleh ubah bergerak balas yang kita ukur, maka kena ada perkataan ukur dan dengan alatan dia. Okey, jadi kita ukur dengan menggunakan bacaan voltmeter. Jika pemboleh ubah dimanipulasikan, kita kena bagi tahu nilai. Tetapi jika pemboleh ubah bergerak balas, kita kena bagi tahu alat pengukur. Okey, dan seterusnya kita nak akhirkan ayat prosedur kita dengan langkah eksperimen. Tadi kita ulangi. Okey, kita ulang balik daripada 1 hingga 3 tadi dengan menggunakan arus elektrik. Okey, kita salin balik dimanipulasikan sebab kita ulang supaya kita ubah pemboleh ubah yang kita nak manipulasikan dia. Okey, jadi kita boleh gunakan 0.2, 0.3 ampere, 0.4 ampere, kena tulis unit. Okey, dan 0.6 ampere. Sama seperti mana yang dicadangkan di dalam buku teks. Okey, ini adalah prosedur yang lengkap. Jadi ini kita ceritakan tentang ulangan. Step ulangan. Okey, senang je. Okey, kita teruskan dengan keputusan. Keputusan kita akan jadualkan. Untuk membina jadual, macam biasa kita mulakan kolom yang pertama ini dengan
pemboleh ubah dimanipulasikan. Dimanipulasikan adalah arus elektrik. Jadi kita tulis kat sini arus elektrik dengan lengkap. Okey, cikgu tukar pen dulu. Pen tak ada ink. Okey, kita tulis arus elektrik, koma, simbolnya adalah I dan dalam kurungan ialah unitnya ialah A, ampere. Okey, saya biasa ajar student saya untuk menulis dengan lengkap ketiga-tiga ini, tajuk sebenar, simbol dan dalam kurungan unit. Okey, sementara untuk kolom yang kedua ini adalah untuk pemboleh ubah bergerak balas yang kita ukur. Okey, jadi kat sini ialah beza keupayaan. Okey, V dalam kurungan volt. Voltmeter. Okey, jadi kita akan labelkan kat sini yang kita dah suggestkan. Jadi ini kita isi 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 dan 0.6. Titik perpuluhan mesti seragam. Dan seterusnya adalah untuk beza keupayaan kita perlu dapatkan daripada eksperimen. Okey, dan akhirnya kita akan kena plot graf, dan graf yang kita akan dapat untuk konduktor bukan ohm ini ialah graf berkadar terus. Okey. Pemboleh ubah dimanipulasikan mestilah pada paksi X. Sementara yang bergerak balas mestilah pada paksi Y. Kemudian kita akan dapat berkadar terus. Okey. Okey. Dan kita nak tekankan juga tentang langkah berjaga-jaga yang perlu dilakukan ketika eksperimen ini dijalankan ialah dawai penyambung. Setiap sambungan dawai penyambung perlu disambung dengan ketat. Ini perlu dipastikan. Okey? Kalau tak, takut ada masalah litar itu tidak boleh berfungsi dengan baik. Kemudian, seterusnya mata kita kedudukannya mestilah berserenjang. Kedudukan mata mestilah berserenjang dengan jarum ammeter. Oh, voltmeter kat sini voltmeter kan. Jadi voltmeter lah. Voltmeter. Ketika mengambil bacaan untuk mengelakkan walat parallax. Okey. Walat parallax adalah kesilapan ketika kita mengambil bacaan kerana kesalahan kedudukan mata. Tidak berserenjang. Tapi kita kena berserenjang. Okey, seterusnya nombor 3 kita kena matikan switch supaya bacaan sebaik saja bacaan diambil. Okey, supaya suhu dawai itu akan kekal mala. Jika tidak, bintangan bagi dawai itu akan bertambah. Okey. Dan ini adalah eksperimen yang pertama bagi konduktor ohm menggunakan dawai konstantan. Okey, seterusnya kita akan pergi ke eksperimen yang kedua untuk subtopik ini, iaitu melibatkan konduktor buka ohm yang mana kita menggunakan mentol bifilament. Macam tadi kita guna dawai konstantan kan. Okey. Jadi batas eksperimennya hampir sama, cuma yang membezakan adalah dawai konstantan dan mentol bifilament. Jadi kali ini kita boleh lajulah ya, sebab kita dah belajar tadi. Jadi kita mulakan dengan sel kering, kemudian kita teruskan sambungkan ke switch. Kemudian daripada switch kita akan sambungkan ke ammeter. Seterusnya daripada ammeter kita akan sambungkan dengan mentol. Okey. Dan seterusnya daripada mentol ini kita akan sambungkan ke biostat untuk mengawal arus. Dan seterusnya sampailah ke terminal negatif. Dan anda boleh labelkan lah. Okey, macam tadi kita nak kira arus elektrik yang mengalir ialah melalui ammeter. Tetapi untuk kita menghitung beza keupayaan bagi mentol ini, maka perlu kita letakkan voltmeter daripada satu titik ke satu titik yang lain. Okey, jadi kita akan letak voltmeter di sini. Okey, dan ini adalah voltmeter. Kedudukannya untuk mengkaji beza keupayaan yang merentangi mentol berfilament ini. Okey, dan kita teruskan. Okey, kita fokus kat sini mentol berfilament, bukan ohm. Okey,
Jadi, macam cikgu ajar tadi, untuk buat inference hipotesis dan tujuan, pastikan anda mendapatkan pemboleh ubah dimanipulasikan dan bergerak balas terlebih dahulu. Jadi, sama macam tadi juga, sebenarnya yang dimanipulasikan adalah argus elektrik, okey, yang kita dapat daripada bacaan ammeter, kerana kita ada rheostat yang dapat mengawal arus elektrik. Jadi, yang dimanipulasikan adalah arus elektrik. Okey, ataupun I. Yang bergerak balas pula adalah beza keupayaan. Okey, cikgu laju je. Okey, yang mana dia adalah simbolnya V. Dan yang dimalarkan kita boleh ulang balik macam tadi supaya kita lebih mudah ingat ya. Okey, apakah yang dimalarkan? Ialah suhu dawai itu. Okey, yang terbaik tadi macam kita pelajari langkah berjaga-jaga dia. Kalau habis dia eksperimen tu, kita kena terus off, tutup switch dia supaya tidak menambahkan suhu pada rintangan itu. Okey, sama ada dawai ke ataupun mentol ke, dia boleh menambahkan suhu. Dawai di dalam ni lah, filamen dalam mentol tu. Okey, seterusnya juga mungkin diameter dia. Diameter dawai itu sendiri, iaitu luas keratan ventas. Ataupun nama lainnya yang senang faham adalah luas diameter je. Okay, sama ada diameter besar atau kecil. Dan juga last sekali adalah faktor panjang dawai itu sendiri. Okay, faktor-faktor yang mempengaruhi rintangan ni kita akan pelajari nanti ya dalam video akan datang. Okay, so ini adalah 3 yang cikgu highlightkan di sini. Okay, jadi nak buat inference, kita tengok perkataan yang kita pakai adalah bergantung kepada, maka kita mulakan dengan bergerak balas. So, kat sini adalah beza keupayaan. Okay, bergantung kepada arus elektrik. Okay, yang mengalir. Jadi, macam tadi juga, apabila semakin tinggi atau bertambah arus yang mengalir, maka semakin bertambah dan meningkat jugalah beza keupayaan. Anda boleh menggunakan suatu konduktor. Anda boleh menggunakan perkataan semakin tinggi arus mengalir, semakin tinggi beza keupayaan mengentasi suatu konduktor, ataupun semakin bertambah, ataupun semakin meningkat. Okay. Tapi kedua-duanya kena guna perkataan yang sama. Okey, untuk tujuan pula mengkaji hubungan antara arus elektrik dengan beza keupayaan. Okey, so kita dah siap untuk inference, hipotesis dan juga tujuan. Juga pemboleh ubah. Jadi, seterusnya kita boleh membina prosedur. Okey. Jadi, prosedur macam kita dah belajar juga tadi. Bermula dengan sediakan wadas. Ini adalah yang pertama. Okay. Seperti gambar wajah. Kena bagi tahu seperti gambar wajah yang telah pun kita lukis tadi. Dan mesti label. Okay, cikgu tak habis label ni. Okay, kena label lah kat sini. Mentol. Okay, berfilamen. Kena tulis lengkap. Kat sini sel kering, Swiss. Okay. Jadi, yang kedua, kita akan fokus kepada pemboleh ubah dimanipulasikan ataupun biasa kita sebut MV kan, manipulated variable. Okey, kat sini cikgu tulis bahasa Inggeris pula. Okey, MV. So what is MV? MV tadi ialah arus elektrik. Jadi kita mulakan dengan arus elektrik di sini. Okey, rheostat dilaraskan sehingga arus elektrik yang diukur dengan ammeter, tak penting sangat ammeter ni dalam ayat ini, ialah sebanyak, okey, yang dicadangkan di dalam buku teks adalah 0.14 ampere. Okey, jadi kita gunakanlah 0.14 ampere. Okey, dapat ya? Okey, seterusnya yang kedua ialah kita mulakan pula dengan pemboleh ubah bergerak balas ataupun responding variable, iaitu in English responding variable RV. Okey, so nombor 3 ialah gerak balas beza keupayaan. Okey, so kat sini kita tulis beza keupayaan, sama je macam tadi. Okey, diukur, kena ada perkataan ukur dengan bacaan voltmeter. Okey, ataupun diukur dengan voltmeter, tak perlu bacaan pun okey je. Okey, dan last sekali adalah ulangan kita repeat balik. Asyik tak ada in je kan. Okey, ulang. Okey, eksperimen, langkah eksperimen akan diulangi.
Okey, dengan menggunakan, kita salin balik dia punya variable, manipulated lah ya. Sebab ini yang kita ubah-ubahkan. Okey, sebanyak yang disuggestkan, yang dicadangkan dalam buku teks ialah 0.16 ampere, 0.18 ampere, 0.20 ampere. Disebabkan dekat sini semuanya pakai 2 titik perpuluhan, jadi kat sini kita tambah 0 satu kat belakang. Okey? Biasakan anda menggunakan keseragaman bagi titik perpuluhan ya. Dan seterusnya adalah 0.22 ampere. Okey, dah siap. Mesti ada 4 bacaan di bawah, tambah 1 dekat atas, jadi 5 bacaan lengkap. Okey, seterusnya adalah keputusan. Jadi untuk keputusan, macam cikgu cakap tadi, kena letak dalam jadual. Dan kolom yang pertama mestilah MV, pemulih ubah dimanipulasikan. Jadi kita salin saja arus elektrik. Okey, koma. The simbol ialah I besar dan SI unitnya adalah A, ampere. Sementara bagi kolom kedua ialah pemboleh ubah bergerak balas RV, iaitu beza keupayaan. Okey, koma, simbolnya adalah V dan dalam kurungan volt. Okey, SI unit juga adalah V, sama. Okey, kemudian kita isilah apa yang kita dah catat pada prosedur tadi. Jadi 0.14, 0.16, 0.18, 0.20 dan 0.22. Okey, kalau lihat semuanya 2 titik perpuluhan seragam. Dan ini kita akan dapat nilai ini daripada bacaan voltmeter ketika menjalankan eksperimen. Okey, jadi biasanya untuk eksperimen ini melibatkan konduktor bukan ohm ini. Graf yang kita akan dapat, okey, yang kita akan dapati biasanya dalam keadaan seperti inilah. Saya guna pemavis. Okey, V dan kat sini I, A. Oops. Okay. Dan biasanya yang kita dapat hasil dia ialah dalam keadaan seperti ini. Ataupun mungkin juga bentuk-bentuk yang lain. Okey, bukanlah ini saja, boleh dapat bentuk lain juga. Bergantung kepada apa yang kita gunakan di sini. Biasanya untuk metal berfilamen bentuknya seperti inilah. Kalau kita pakai diode semiconductor tu, kita akan dapat graf yang sangat berbeza daripada ini. Okey. Okey, jadi bagaimana pula langkah berjaga-jaga? Sama macam tadi, dawai penyambung mesti disambung dengan ketat, mesti. Kemudian kedudukan mata mesti berserenjang dengan voltmeter sebab ini adalah alat pengukur bagi pemboleh ubah bergerak balas. Okey, untuk elakkan ralat parallax. Bukan ralat sifar ya, ralat parallax. Okey, seterusnya kita kena matikan switch sebaik saja bacaan yang ambil supaya suhu dawai kekal mala. Okey. Okey, itu sahaja untuk eksperimen yang kedua ini. Konduktor bukan ohm, iaitu melibatkan mentol berfilamen. Sekarang ini cikgu sharekan dengan anda. Ini adalah gambar mentol berfilamen yang besar. Okey, yang mana filamen ini adalah di sini ya. Kalau kita besarkan dia, filamen ini dalam keadaan bentuk bergulung-gulung seperti ini. Bergulung-gulung. Okey. Jadi ini adalah mentol berfilamen. Jadi untuk ini dia kita boleh plotkan graf. Kita tahu dia adalah bukan ohm apabila mencapai sesuatu situasi. Okey. Jadi kalau kita nak plotkan graf pun, kita macam biasalah, kita mulakan dengan beza keupayaan dan SI unitnya iaitu volt. Dan juga I dan unitnya adalah ampere. Okey, kita lihat dulu penerangan dia baru kita boleh plotkan graf. Okey, pada asas ya, dawai tungsten, dawai yang buat filamen ini adalah satu dawai yang kita sebut sebagai tungsten. Okey, dawai ni, nama dawai ni. Okey, dan dawai ini sebenarnya adalah konduktor ohm. Sama seperti mana dawai konstantan, dawai kuprum, dawai nichrome. Okey, adalah konduktor ohm yang mana V dengan I-nya akan berkadar terus. Apabila arus mengalir melaluinya, maka beza keupayaan yang mengentasi konduktor itu pun akan sama. Jika bertambah I-nya, maka bertambahlah V-nya. Okey, tetapi
Tetapi apabila dawai stanton ini digunakan di dalam mentol ini sebagai filamen dia yang bergulung-gulung ini, okey. Jadi filamen yang bergulung ini kita tahu kalau kita rungkaikan gulung tu kita akan dapat dawai filamen yang panjang. Betul kan? Kalau yang gulung-gulung tu kita straightkan dia, kita akan dapat panjang. Okey, jadi apabila panjang, rintangan akan berubah. Okey, jadi bila dawai yang panjang ini bergulung-gulung, bila arus mengalir melaluinya, apabila kita on switch mentol ini, maka arus yang mengalir melalui filamen ini, okey, filamen bergulung ini akan bertambah. Ataupun kita boleh juga menggunakan perkataan meningkat. Okey, tapi cikgu nak guna bertambah lah. Okey, jadi arus akan bertambah. Betul lah kalau kita on kan. Jadi arus pun mengalir. Okey. Dan bila arus semakin bertambah, maka suhunya pun, bila arus elektrik mengalir, mestilah suhu pun akan bertambah. Okey, suhu pun akan bertambah. Bila suhu bertambah, maka rintangan juga akan bertambah. Okey. So, bila R bertambah, maka lampu ini akan menyala. Okey, menyala. Sebab rintangan dia tinggi dekat filamen itu. Okey. So, itulah dia yang berlaku. Jadi, dalam situasi ini, apabila arus mengalir, suhu bertambah, rintangan bertambah, lampu pun menyala, pada ketika ini, dawai tungsten bukan lagi konduktor ohm, tetapi dia menjadi konduktor bukan ohm. Yang mana jika kita plotkan graf VI-nya, graf V melawan I-nya, kita akan dapat graf seperti ini. Dia akan meningkat. Okey? Semakin meningkat kerintangannya. Okey, sebab kita boleh lihat kat sini macam cikgu explain sebelum ni, R di sini adalah lebih rendah daripada R yang kedua. Sementara R yang kat sini semakin bertambah arus dia. Tengok arus bertambah besar kat sini. Maka R dia pun makin bertambah tinggi ni. Tinggi R dia. Curam Jadi makin besar. Okey. Itulah yang berlaku. Jadi dia semakin bertambah-tambah-tambah. Jadi dia menjadi konduktor bukan ohm. Kenapa? Kerana kita tidak lagi mendapat graf ini. Yang sentiasa maintain je. Ini kita dah tak dapat dah. Okey, sekarang ni kita dapat graf macam ni. Okey, ini yang menerangkan tentang dawai tungsten dalam metode soalan cikgu nak share dengan anda untuk kita ulang kaji sebenarnya. Sains tingkatan 2 dulu kita dah belajar. Okey, suatu alat elektrik dilabelkan dengan beza kebayaannya iaitu 50 volt. Jadi ini adalah V dan 10 ampere dan ini adalah arus yang mengalir melaluinya, arus elektrik. Jadi apakah rintangan? So ini yang question dia, kita nak cari R dia berapa bagi alat tersebut. Jadi macam kita dah pelajari dulu, untuk cari rintangan, jika diberi V dan I, maka kita boleh gunakan formula hukum Ohm. Okey, Ohm menyatakan bahawa V adalah berkadar terus dengan I. Okey, dan oleh itu V nisbah V dengan I adalah sama dengan R, iaitu pemalahnya. Okey, jadi kita dapat juga formula ini yang glamour kita belajar dulu. Jadi kita boleh tulis formula ini, V sama dengan IR. Jadi kita masukkan sahaja formula kat dalam ini. Jadi 50 volt sama dengan I dia adalah 10 ampere. Dan kat sini kita letakkan R yang kita nak hitung. Okey, jadi cikgu pindahkan 10 ni ke belah sini. Jadi 50 volt bahagi dengan 10 ampere. Jadi kita dapat nilainya adalah 50 per 10 VA. Okey. Ulang balik pula. So kita dapat 50 VA negatif 1. 5 tak bahagi. So ini adalah R. Jadi kita tahu ya, nilai R dia dalam unit ohm. Jadi kita ubah 5
ohm. Di sini kita dapat lihat ya conclusion dia bahawa sebenarnya ohm ini adalah sama dengan volt per ampere. Jika kita dapat nilai bagi VA negatif 1, maka kita boleh tukar kepada ohm. Jika kita daripada ohm ni kita nak tukar kepada nilai V dengan A, so kita boleh tukarlah A negatif 1. Okey, ini saja yang cikgu nak share untuk subtopik ini. Bagi yang mana fokus kepada konduktor ohm dan konduktor bukan ohm. Okey, sekian sahaja. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Dan kita akan pelajari dalam next video untuk lita kombinasi bersiri dan selawi.